Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana anda masih sudi untuk menonton siaran secara langsung bagi segmen Mahir Semasa melalui segmen Mahir Semasa yang disiarkan dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya. Jadi pada malam ini seperti biasa kita akan mengupas isu-isu semasa dengan kita mengundang tetamu-tetamu yang orang kata akan mengupas satu topik yang mungkin sedikit berbeza berbanding pada sebelum ini ya. Pada malam ini kita akan membincangkan topik ke mana GPMS. Jadi pada malam ini bersama saya ialah Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, iaitu Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS yang baru saja memenangi pertandingan pemilihan GPMS. Apa khabar Tuan Ismadi? Alhamdulillah sihat kan. Bagaimana selepas menang, macam mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, semua dalam keadaan baik, teratur. Okey, pada malam ini kita sebagai pemimpin, bukan sebagai orang baru, sebagai pemimpin baru GPMS, kalau kita kata kalau orang baru lain, pemimpin baru. Orang lama tapi pemimpin baru. Jadi mungkin saudara Ismadi boleh ceritakan sikit sebagai latar belakang apa itu sebenarnya GPMS. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Planet Mahir kerana sudi jemput GPMS pada malam ini. Dan ini adalah satu titik tolak kepada GPMS untuk lebih dikenali dan juga lebih ke hadapan. Baik, berkenaan dengan GPMS, untuk makluman Tuan dan juga para penonton yang ada, GPMS ni dilahirkan pada tahun 1948, yang mana kerangka ataupun pengasas dia adalah 5 bersahabat, iaitu Abdul Wahab Arif, kita ada Aminuddin Baki, kita ada Tun Dr. Siti Asmah hari ini, Abdullah Majid dan juga Wan Sulaiman Pak Wantih. Ini antara 5 pengasas GPMS yang telah menubuhkan GPMS pada tahun 1948. Dari segi perjalanan GPMS tu sehinggalah ke hari ini, kita dah menjangkau masa 74 tahun. Itu perjalanan GPMS sehingga ke hari ini. Dan Alhamdulillah kita 24 hari bulan Julai yang lalu, kita baru buat satu pemilihan GPMS untuk memilih kepimpinan yang baru. Sebenarnya kita GPMS ni hampir 15 tahun tiada pemilihan, pertandingan. So satu demokrasi yang baru dalam GPMS. Pada PAT yang lalu kita ada 2 pertemuan dan akhirnya akar umbi dah memilih siapa yang layak untuk memegang ataupun memegang tampuk kepimpinan GPMS pada hari ini. Itu adalah sedikitlah sejarah GPMS. Jadi 15 tahun tidak ada pertandingan tu maksudnya menang tanpa bertanding atau macam mana? Ya, betul. Lebih kurang macam tu. Dia menang tanpa bertanding daripada kekanda Abah Rizal, Datuk Seri Rizal Amerikan, sampailah kekanda Jais Abdul Karim. And then ada pertemuan sebenarnya, tapi akhirnya ada kompromi yang berlaku demi kebaikan GPMS. And then kita pergi kepada abang kekanda Zamri Mak Isa, kemudian hari ini pada Ali Fanas, dan akhirnya tahun ni bertanding 2 penjuru. Saudara tahu bahawa 15 tahun tidak berlaku pertandingan bukan bermaksud demokrasi itu mati, kerana dia dikompromi. Betul. Okey, kali ini ada pertembungan. Jadi sebenarnya mengapa saudara Ismadi memilih untuk bertanding? Sebab sebelum ni tidak ada pertandingan, sekarang ni ada pertandingan. Jadi apa yang menyebabkan saudara Ismadi menawarkan diri untuk menjadi presiden GPMS? Baik. Peringkat awal kita memang orang panggil ada 3 pertandingan sebenarnya, 3 penjuru untuk bertanding. Dan saya antara orang pertama yang dah mengumumkan kepada kepimpinan kebangsaan pada waktu tu untuk kita bertanding, untuk saya sendiri bertanding. Dan akhirnya kita ada beberapa orang lagi yang berminat juga untuk bertanding, tetapi akhirnya ada seseorang ni, saya punya timbalan presiden sekarang, kita kompromi berdua untuk memastikan GPMS tidak pecah terlalu banyak. Dan akhirnya ada 2 pertemuan.
Nak kata pertembungan tu wajar berlaku ataupun tidak wajar berlaku, itu adalah satu naratif yang kita perlu tengok ke mana GPMS sesuai dengan tajuk kita hari ni lah, ke mana GPMS. Dan hari ini kita boleh menetapkan bahawa demokrasi itu perlu ditentukan juga pada waktu dan ketika dan semasa sekarang. Sebab apa? GPMS sudah 15 tahun, maka benda tu perlu diangkat balik. Mungkin ada orang panggil apa, beberapa sebelum ni boleh je ada penyatuan, boleh je ada perbincangan dan sebagainya, tapi Malaysia hari ni, GPMS hari ni, dia kena tunjuk satu keyakinan bahawa GPMS mempunyai pelbagai pemimpin. Ada pelbagai pelapis pemimpin. Itu yang kita buktikan hari ini. Tapi tak bermakna bila kita bertanding ni, orang panggil apa, akan ada perpecahan besar. Sebab apa? Kita bertanding memang secara adik-beradik, gentleman, dan perkara itu berlaku dengan elok sehinggalah ke hari ini tiada apa-apa masalah yang berkaitan dalam pemilihan PAT. Itu saja. Jadi Saudara Ismadi memecah tradisi 15 tahun GPMS tanpa bertanding. Betul. Jadi ini sesuatu yang sangat mencabar. Mungkin bagaimana dengan proses yang di bawah barisan kepimpinan GPMS? Bagaimana saudara melihat keputusan pemilihan maksudnya timbalan presiden dan ke bawah itu? Baik, nampaknya akar umbi, macam saya cakap, akar umbi GPMS dah menentukan. Dan mereka sendiri yang menilai siapa yang lebih baik, siapa yang lebih layak. Dan dalam masa yang sama, GPMS ni orang panggil apa, pemimpin yang ada dalam GPMS daripada timbalan sampai ke bawah, Exco, MT, mereka ni berada sentiasa dalam GPMS. Makanya dari segi peringkat timbalan, naik presiden dan sehinggalah ke majlis tertinggi, ini antara pejuang-pejuang muda GPMS yang sentiasa dilihat, yang sentiasa ada dalam GPMS. So bagi saya, kepimpinan yang ada hari ini, alhamdulillah, kita bentuk bukan satu pasukan yang tidak kuat, tapi ini adalah satu naik taraf yang baru untuk memastikan GPMS lebih maju, relevan dan kekal di masa depan. Jadi GPMS bertanding dalam suasana anak beranak, adik-beradik lah dia kata. Jadi dia tidak orang kata menjejaskan atau menimbulkan perpecahan. Kalau seperti mana kalau parti-parti politik misalkan, GPMS ni sebagai NGO menghadapi cabaran dan orang kata memecah tradisi itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Betul. Mungkin ada apa yang Tuan Ismadi ingin katakan kepada sahabat-sahabat yang tidak terpilih, bukan kalah, tidak terpilih. Tidak terpilih. Kemenangan ditangguhkan. Ya. Baik, saya selepas habis pertandingan, saya berhubung dengan semua calon-calon yang ada, Wak Ima yang menang dan juga yang kalah. Apa yang saya sampaikan kepada mereka, pada yang menang, dia kata kemenangan hari ini adalah satu amanah, tanggungjawab yang cukup besar. Dan jangan terlalu riak, jangan terlalu orang panggil apa, lagak dengan kemenangan yang ada hari ini. Sebab apa? GPMS hari ini kita perlu angkat lagi. Bagi yang kemenangan ditangguhkan, antara sahabat yang ada, abang-abang saya yang ada, kita welcome dia orang. Dia orang boleh hadir bersama dengan kita. Dan saya pun melantik salah seorang daripada calon yang kemenangan dia ditangguhkan tu untuk menjadi sebahagian daripada kepimpinan GPMS kebangsaan. So itu antara naratif. Sebab apa? Kita pertandingan adik-beradik dalam masa yang sama, ni demi GPMS, dia bukan macam parti politik macam tu sebut kan. Ini adalah GPMS dan agenda utama dia adalah ke arah pendidikan. Itu GPMS. Seni GPMS tu menarik kan. Okey. Sebelum ini sebagai orang biasa dalam GPMS, sekarang menjadi orang nombor satu dalam GPMS. Mungkin berbeza dari segi orang kata peranan dan sumbangan, kerana orang nombor satu ni lebih besar lagi tanggungjawabnya. Jadi mungkin Tuan Ismadi boleh ceritakan apa yang Tuan ingin lakukan untuk masa depan GPMS. Soalan menarik.
Peringkat awal memang saya daripada tahun 2008. Saya mengenali GPMS ni tahun 2008. Lama. Lama. Waktu tu Kanda Datuk Rizal Merican sebagai Presiden. Dan selepas tu saya mula jatuh cinta dengan GPMS ni, betul-betul jatuh cinta ni bermula 2009, yang mana Kekanda Jais Abdul Karim pada waktu tu jadi Presiden, dan semangat roh perjuangan tu ditiupkan pada waktu dan ketika itu. Peringkat awal memang saya terus terang cakap tak ada rasa niat pun sikit untuk berada di tahap hari ni sebagai Presiden GPMS. Tapi kawan-kawan kata it's time for you untuk naik, untuk bantu GPMS, untuk bawa satu pembaharuan. Dan alhamdulillah hari ini dengan semangat kawan-kawan, setiakawan sedar saya panggil, kita berada di atas pentas ni hari ini dan kita berada dalam kepimpinan pada hari ini. Membawa kepada soalan tadi tuan, paksi yang kita pegang pada hari ini adalah lebih pada paksi mukadimah GPMS itu sendiri. Kita ada 4 sedar. Dan 4 sedar ni adalah merupakan tunjang utama, fokus utama ke mana hala tuju GPMS lepas ni. GPMS tak boleh lari daripada 4 sedar ni. Waima 4 sedar ni daripada tahun 1948 sehingga hari ni masih kekal, masih relevan, masih perlu dilaksanakan, perlu dijadikan satu naratif ataupun hala tuju yang kuat. Mungkin berbeza cara, kaedah, itu saja, metodologi dan sebagainya. Itu saja yang kita perlu fokus selepas ni. Kalau kita nak ulas satu demi satu, sedar yang pertama, sedar atas perlunya disatukan tenaga sekalian pelajar Melayu di seluruh semenanjung tanah Melayu. Hari ini GPMS seluruh Malaysia saya rasa termasuk di peringkat negeri, kita kena menggerakkan perkara ni. Misalan saya ambil contoh mudah adalah di peringkat universiti. Data kita menunjukkan bahawa kita ada lebih kurang 28 cawangan khas. Itu di peringkat universiti, peringkat kolej dan juga peringkat institusi. Tapi kalau ikut data kerajaan yang ada, universiti di Malaysia, universiti sahaja kita ada 49. Ini bermakna GPMS masih lagi tidak melaksanakan sedar yang pertama tu untuk kita menyatukan perkara. Itu antara salah satulah contoh. Yang keduanya, sedar akan kemunduran kami di alam pengetahuan. Kita sedar hari ini, dulu pada tahun 1948 semangat inilah yang dibawa, yang mana tak ramai pelajar Melayu pada waktu tu. Tak ramai bangsa-bangsa kita yang boleh belajar pada waktu dan ketika itu. Tetapi perubahan tu dah berlaku. Sampailah ke hari ini generasi kita dah memahami bahawa pendidikan tu sangat penting. Tetapi ada sebilangan tertentu, kelompok tertentu yang merasakan pendidikan ni orang panggil apa, satu perkara yang ambil mudah orang bagi. So benda ni pun kita kena tengok. GPMS kena pastikan 100% bangsa Melayu memikirkan tentang pendidikan. Sebab apa, sesebuah bangsa ni jika nak diangkat martabat, darjat dan sebagainya, pendidikan lah. Tak ada tempat lain lagi. Itu antara dua perkara yang mungkin saya boleh sampaikan dahulu tuan. Okey, dari segi kalau kita melihat GPMS mempunyai berapa keahlian? Ahli sehingga hari ini yang kita ada dalam data, lebih, ini tak termasuk yang berumur 40 tahun dan ke atas. Kita ada lebih kurang dalam 120,000. Ramai Itu yang ada dalam data kita lah. Tetapi kita ada buat pemutihan baru-baru ni dan kita melihat lebih kurang dalam 60 ke 80,000, sedang naik lagi lah. Dan insya-Allah ke depan kita akan buat satu data keahlian yang betul-betul komplit. Jadi kalau kita melihat dengan jumlah keahlian 100,000 lebih ni, pasti dia punya cabaran untuk mengemudi GPMS dalam keadaan ataupun dalam suasana menongkah tradisi sebagai pemimpin nombor 1 GPMS. Apa je yang tuan fikirkan mengenai cabaran-cabaran yang mungkin akan Tuan Ismadi hadapi untuk membawa GPMS? Baik, terima kasih tuan. Bila kita kata naratif belia ni, ialah belia generasi hari ni, dia mempunyai pelbagai orang panggil apa, cabaran dia. Begitu juga dengan GPMS. Kita tambah satu pertubuhan pendidikan dan tak ramai yang rasa pertubuhan pendidikan seperti GPMS ni
untuk mereka masuk dan juga bersama. Itu cabaran pertama lah. Yang keduanya dari segi ahli yang ada. GPMS hari ini kena memastikan tunjang utama, fokus utama kita berbalik pada ahli GPMS. Daripada situlah baru kita boleh kembangkan, luaskan lagi empire GPMS ni supaya ahli-ahli yang ada ni memahami, oh ini kebaikan GPMS. Ini yang bila diorang masuk sebagai ahli, diorang tahu apa yang GPMS boleh bantu, khususnya dari segi bidang pendidikan lah. Dan hari ini pun kita akan cuba bawa benda ni di luar daripada bidang pendidikan, yang mana lebih kepada pendidikan keusahawanan, pendidikan kemahiran dan sebagainya. So ini antara fokus yang kita akan lihat ke depan lah. Yang kita akan cuba ambil dan tackle benda ni. Itu pada pandangan saya, tuan. Okey, dulu waktu saya sekolah dulu, apa yang saya ingat ada kelas-kelas malam yang dibuat oleh GPMS. Sekarang masih ada? Ada beberapa negeri yang kita laksanakan pusat tuition. Contohnya kita ada di Pahang, kita ada di Melaka, kita ada di Kedah, dan kita ada di beberapa negeri-negeri yang lain, tapi lebih pada small scale ataupun peringkat yang kecil. Dan hari ini pula bila dah masuk pandemik, fasa pandemik, dia lebih pada online. Dan kita pun dah bermula di zaman kekanda saya, Saudara Alif Anas, mantan presiden sebelum ni, kita buat kelas-kelas tuition, kelas-kelas jawab soalan melalui online. Kita panggil guru-guru pakar, kita panggil guru matematik dan sebagainya, dan kita shoot video and then kita sebarkan benda tu. Disebabkan perubahan itu, GPMS dah lebih pada pendigitalan. Kita dah ke arah tu. Pusat tuition tu masih lagi berlaku, tetapi lebih ke arah yang small scale lah. Dia upgrade. Dia upgrade kan. Kita upgrade masuk selepas ni kepada lebih pada online lah. Itu yang kita buat. Jadi maksudnya peranan dan sumbangan GPMS dalam soal memberi sumbangan atau bantuan pendidikan di peringkat akademi itu masih berlaku. Masih berlaku sehingga hari ini. Macam saya cakap tadi, dulu mungkin orang kenal GPMS ni dengan pusat-pusat tuition. Orang lama macam Tuan Ayub kan. Memang itulah pada waktu dan ketika itu, orang panggil apa, generasi pada waktu kenal. Dan hari ni, generasi hari ni dia dah di tangan. Semua di tangan, di depan mata. Dan GPMS kena melihat benda ni. Dan bukan kata pusat tuition tu tak bagus. Orang panggil apa, peredaran zaman tu berubah. So kita pun kena lihat pada situ. Termasuk juga dengan macam saya cakap tadi tentang kebajikan ahli, tentang pendidikan ahli, GPMS kena fokus balik. GPMS kena bawa balik perkara ni. Kita tengoklah, mungkin kita buat engagement dengan PTPTN, beasiswa dan whatever, fokus dia kepada ahli GPMS. Sebab sebelum ni pun kita ada TPP, tabung pendidikan, yang mana Kandida Datuk Seri Idris Yusof antara yang initiate benda ni. Cukup bagus benda ni, dan insya-Allah di kepimpinan yang ada hari ni kita akan angkat semula perkara ni untuk bantu pelajar-pelajar kita. Okey, kalau kita melihat dengan keadaan 100,000 lebih, dan dari segi keahlian GPMS macam mana? Dia semakin berkembang, ataupun kita melihat generasi sekarang kurang berminat berpersatuan, ber-NGO. Jadi macam mana Tuan melihat perkara ni? Baik, untuk keahlian, kalau kata saya, kita ambil kalau secara meluas, dia agak mengucup lah bagi saya. Di luar daripada macam di kampung-kampung dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di peringkat universiti, sebab kita ada cawangan khas di peringkat universiti, kita ada 28 cawangan khas. Ideologi yang kita sampaikan kepada mereka ni, alhamdulillah makin lama makin tambah. Mereka makin berminat dengan GPMS. Sebab apa? GPMS ni dia ada program mentor-mentee. Yang tu yang membuatkan mereka ni berminat dan makin bertambah. Itu di kelompok GPMS cawangan khas lah. Kalau di peringkat cawangan, bagi saya nampak mengucup. Tetapi kita punya analogi yang kita akan buat, ada naratif yang kita akan bawa untuk grab, khususnya di kalangan luar bandar lah. Ini yang kita target pada tahun ni. Sebab apa? Kita pun dapat detail data daripada KPM, hampir 30 ribu pelajar tak pergi sekolah, tak ambil exam SPM. So benda-benda tu
yang kita akan tarik ya. So isu-isu tu akan menjadi perkara yang akan diperjuangkan oleh GPMS pada waktu akan datang ini. Betul. Bagaimana tuan melihat dari segi kebajikan? Baik. Kebajikan pelajar-pelajar, maksudnya GPMS bukan saja dilihat sebagai pejuang isu-isu pendidikan, tetapi juga memperjuangkan mengenai kebajikan golongan pelajar di peringkat akar umbi yang mungkin bermasalah seperti tadi, tidak menduduki peperiksaan, dari segi kemampuan dalam isu kemiskinan dan sebagainya. Bagaimana GPMS ataupun kepimpinan baru GPMS melihat perkara ini? Itu yang saya cakap tadi tuan. Yang pertamanya, kita kena fokus kepada ahli kita dulu. Daripada ahli kita inilah yang menentukan ruang dan peluang kepada adik-adik yang lain. Apa sahaja yang di peringkat kebangsaan ada, perhubungan yang ada, dan sekiranya ada mana-mana kepimpinan di peringkat kebangsaan, Wak-Imah di negeri, cawangan serta cawangan khas yang mempunyai masalah sebegini, GPMS kebangsaan akan bantu. GPMS kebangsaan tidak akan tinggal. Sebab apa? Mereka ni pemimpin GPMS. Kalau kata pemimpin GPMS, kita tak bantu dulu pemimpin-pemimpin kita, adik-adik kita, maksudnya naratif GPMS tu tak jadi lah. Itu yang saya nampak. Dan bila kita bantu kepimpinan yang ada, ahli yang ada, maka benda ni akan membawa kepada satu gelombang yang cukup besar untuk semua orang datang bantu GPMS. Itu antaranya yang kita akan bawa. Okey. Baik, kalau kita melihat GPMS sebelum ini, kita melihat banyak sumbangan, peranan yang dimainkan oleh GPMS, terutama sekali dalam memperjuangkan isu-isu pendidikan di peringkat nasional, di peringkat bawah dan sebagainya. Sebagai seorang presiden baru dalam GPMS, apakah yang Tuan Ismadi dapat fikirkan, menggambarkan mengenai cabaran-cabaran, mungkin orang kata apa yang anda lihat yang bakal memberi cabaran kepada tanggungjawab anda sebagai presiden? GPMS adalah satu pertubuhan yang bukannya oriental dia profit ataupun gain money whatsoever. GPMS ni adalah satu pertubuhan yang memang kebajikan, dan kita pun nak berniaga pun susah. Ini antara cabaran yang saya rasa nak kata utama taklah sangat kan. Sebab apa? Kita ada hubungan baik dengan kerajaan yang sedia ada, pemimpin-pemimpin politik yang sedia ada. Cuma dari segi bantuan, mungkin sebelum ni ialah Pakatan Harapan memilih memerintah. Banyak juga cabaran GPMS pada waktu tu, tambah dengan PKP sebagainya. Dan ruang tu bagi saya dari segi sumber kewangan agak terhad. Tapi insya-Allah di dalam kepimpinan yang akan datang, kita tengok menjurus ke depan macam mana. GPMS kita tak boleh berpandukan parti politik, pemimpin politik. Kita kena tunjukkan apa naratif perjuangan GPMS yang sebenar. Akhirnya bantuan dan juga apa saja sumbangan insya-Allah akan kembali pada GPMS. Itu yang kita lihat cabaran yang paling orang panggil apa? Nak kontrol sekarang, nak jaga sekarang ni sumber kewangan lah. Itu sememangnya dalam kita punya cabaran utama lah. Tapi alhamdulillah sehingga hari ini kita punya persidangan agung tahunan, alhamdulillah kita berjaya buat, kita berjaya laksanakan. Datuk Indra Saha, Timbalan Menteri Kewangan juga banyak bantu. KPM sendiri banyak bantu. Dan juga ramai lagi lah sebenarnya yang banyak bantu. So benda tu saya rasa dari masa ke semasa, kalau GPMS tunjukkan apa taring sebenar, apa singa sebenar, apa obor sebenar yang GPMS bawa, insya-Allah benda tu saya rasa ramai pemimpin Melayu berpaksikan pada benda yang sama. Ya, maknanya sebagai pertubuhan pendidikan yang antara terlama di Malaysia. Jadi GPMS telah mempunyai rangkaian-rangkaiannya untuk membangunkan GPMS itu ke era yang lebih cemerlang dan gemilang. Okey, baik. Sebelum itu ada lagi beberapa soalan yang akan saya tanyakan kepada saudara Ismadi. Tapi sebelum itu kita rehat sebentar, kita jumpa lagi selepas ini.
yang panjang Maharaja On your Levi. right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa Okay. macam tak dapat nak faham, ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 So, yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya di dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni Nina. 100 darjah Celsius di air yang mendidih. Jadi adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berfungsi N yang sama. Wan, Ya, susah kan nak cari baju sekarang ni. betul sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat So macam masalah. mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Ellie Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya Haziwan Dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya, Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik. uniqueness, functional, Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain. Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, Step by step membuat pakaian daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan, Dan saya Mariam. kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com. Gedung Ilmu Online. Jumpa anda di sana. Kita jumpa lagi anda bersama saya Ayub Muhammad dan segmen Mahir Semasa. Pada malam ini kita membincangkan topik ke mana GPMS, di mana tetamu saya pada malam ini ialah saudara Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, iaitu Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS yang baru dipilih baru-baru ini, beberapa minggu yang lalu. Jadi masih baru ni apa Presiden GPMS ya. Pisang panas. Tapi sebelum itu para penonton jangan lupa teruskan like, share dan jika anda mempunyai pandangan boleh mengemukakan pandangan anda di ruangan komen ya. Di mana kita dapat berkongsi ilmu ataupun pandangan-pandangan anda bersama-sama ya. Jadi saudara Ismadi atau Fazrin sama ya. Sama. Dua-dua sama. Dua-dua sama. Kalau kita lihat banyak yang saudara ceritakan tadi dari segi cabaran, dari segi apa yang orang kata JPMS itu apa kan. Sudah pasti banyak cabaran-cabaran seperti mana yang disebut oleh saudara tadi. Dan yang terbaru kalau kita lihat ada katanya mengenai akta belia yang akan dipinda yang akan menetapkan belia ataupun anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah untuk memimpin. Untuk memimpin untuk memimpin persatuan belia ataupun pertubuhan belia termasuk JPMS. Termasuk JPMS. Bagaimana anda melihat ini?
Akta ini Akta Nana 8 yang telah digubal dan telah diluluskan di dalam parlimen pada zaman YB Said Saddiq, tak silap saya. Membawa sampai ke hari ini, sepatutnya akta tu telah orang panggil apa, digazetkan. Ya. Tapi di pertubuhan pemimpin belia, khususnya MBM dan juga ada 42 badan gabungan yang ada, kita masih lagi berbincang dengan pihak kementerian bahawa kesiapsiagaan kita dalam mana-mana pertubuhan belia untuk menghadapi bawah 30 tahun ni. Di GPMS sendiri sebenarnya kita inginkan 35 tahun ke bawah. Itu adalah masa yang cukup baik sebenarnya. Dan yang keduanya kena lihat juga naratif setiap ataupun ideologi setiap pertubuhan belia. GPMS ni adalah satu NGO pendidikan. Cuma dia berada di bawah ROI, bawah belia, tetapi dia ada tradisi di sini. GPMS ni dia ada tradisi, pertubuhan tradisi. Ya. So kita tak boleh tengok dari segi umur tu untuk memastikan GPMS mengikut apa sahaja kehendak bawah atau belia Nana 8 ni. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi persediaan, alhamdulillah ahli majlis tertinggi kita pada hari ini yang baru dipilih semuanya bawah 25, 26 dan ke bawah. Okey. Kesediaan tu GPMS dah ada. Cuma dari segi nak melibatkan pemikiran luar ataupun adalah macam pertubuhan seperti Donzong dan sebagainya, ini antara pemimpin di peringkat Donzong ni otai-otai bagi saya. So umur 30 tahun tu ada gapping sendiri, tapi kita tak kata umur bawah 30 tahun ni tak boleh memimpin. Mereka ada ego mereka sendiri, mereka ada pandangan mereka sendiri dan mereka boleh bawa. Tetapi kematangan tu kita kena fikir juga. Itu antara yang perkara kita perlu tentukan. Di peringkat Majlis Belia Malaysia, saya rasa mereka pun masih berunding. Di peringkat GPMS kita sudah bersedia, tetapi kita ada perbincangan bersama dengan alumni GPMS, Kekanda Datuk Syed Anwar. Ini antara abang-abang kita, legenda besar dalam GPMS, dan kita kena bincangkan sama ada mana naratif yang kita perlu ikut. Adakah di bawah ROI ataupun kita terpaksa balik semula di peringkat ROS. Sebab dulu GPMS di bawah ROS. Dan 2007 baru kita masuk balik di bawah ROI. Cuma saya boleh katakan GPMS bersedia, tetapi kematangan tu yang kita perlu nilai, kita perlu perincikan tahap tu. Okey, baik. Kalau kita melihat seperti mana yang saudara sebutkan tadi, bahawa kebanyakan pimpinan baru GPMS yang dipilih ni bawah daripada 30 tahun. Betul. Maksudnya sudah memenuhi orang kata kriteria akta ini. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang saya faham yang saudara sebutkan, bahawa walaupun GPMS sudah pun bersedia dan sedang melalui proses itu, tetapi GPMS juga memikirkan sahabat-sahabat lain di pertubuhan-pertubuhan lain supaya pertubuhan belia itu lebih segar dan dipimpin oleh orang yang lebih matang. Betul. 30 tahun belum matang. Itu saya cakapkan tadi, dari segi pembawaan atau Nana 8 ni bagus. Sebab apa? Kita cuba mempercepatkan proses kematangan kelompok-kelompok belia yang ada hari ni, khususnya bawah 30 tahun lah. 15 ke 30 tahun. Mematangkan secara drastik, betul. Tetapi Malaysia ni dia punya orang panggil apa, perseptif dia sendiri, persepsi dia sendiri. So GPMS ni pun antara, macam saya cakap tadi, dia adalah pertubuhan tradisi. Kita nak menidakkan pun tak boleh, kita nak mengiya pun tak boleh. Dalam masa yang sama, GPMS adalah pertubuhan pendidikan peringkat awal. Kita bukan pertubuhan belia. Kan? So itu antara perkara lah. Nak kata 30 tahun ni tak matang, alhamdulillah agresif dia orang ada. Tambahan pula sekarang ni pengundi umur 18 tahun dah diberi ruang, dan hari ini pun pertubuhan belia pun sepatutnya memberi ruang. Tapi GPMS macam saya cakap tadi, dia adalah pertubuhan tradisi. So kita kena fikir juga kematangan dekat situ. Jadi secara prinsipnya GPMS tidak bersetuju dengan akta ini. Kalau ikut kita punya perbincangan di peringkat majlis tertinggi semasa zaman Kekanda Ali Fanas, kita cuba ke arah tu. Tetapi hari ini bila pertukaran kepimpinan GPMS,
saya kena bawa balik benda ni untuk berbincang dengan pelbagai pihak, khususnya veteran-veteran JPMS, termasuk dengan presiden alumni dan juga kepimpinan di peringkat bawahan. Kita akan tengok balik apa naratif yang kita patut bawa. Kalau kita lihat akta ini 30 tahun ke bawah dan kemudian kita pergi kepada apa yang disebut oleh saudara Ismadi, apa pengundi berusia 18 tahun, apa yang saudara mungkin boleh melihat warna-warna orang kata kehidupan selepas daripada ini, apabila sudah terlalu banyak diberi ruang kepada generasi yang sangat muda ini. Betul. Dia ada pro and con, buruk dan baiknya, tapi Betul. pada pandangan saudara. Baik, dari satu sudut saya lihat ini adalah kematangan yang cukup drastik untuk kita bawa adik-adik kita memikirkan tentang negara, tentang bangsa di sini, khususnya tentang agama kita. Perkara tu baik sebenarnya. Tetapi in the way, orang panggil apa, nak bagi pemahaman tentang perkara ni, tak kiralah kerajaan ke, agensi kerajaan ke, waima pemimpin belia di seluruh Malaysia, kita sendiri kena turun bawah dan maklumkan apa sebenarnya perancangan ataupun agenda ataupun naratif untuk adik-adik kita faham benda ni. Sebab nak mengundi ni bukan senang-senang main pangkah macam tu je, tak. Memilih kerajaan dan pemimpin. Pemimpin, betul. Dia perlu satu kematangan yang baik. Itu pandangan saya. Maksudnya JPMS telah melalui proses pemimpin muda yang berada sekarang ni. Salah satunya adalah melalui sistem demokrasi yang ada dan kembali hidup dalam JPMS. Yep. Apa yang JPMS lihat mengenai proses melahirkan pemimpin-pemimpin pelapis dalam konteks inilah, maksudnya bagaimana anda melihat keupayaan, kemampuan, kebolehan pemimpin-pemimpin pelapis? Apakah ia perlu dilahirkan melalui perkadiran ataupun kursus-kursus ataupun latihan? Bagaimana anda melihat untuk melalui proses, orang kata tadi itu pengundi 18, umur belia 30 tahun, apakah proses, apakah pandangan anda? Saya cukup suka perkataan Tuan Ayub tadi, perkadiran. JPMS takkan lari daripada perkadiran. Ini memang kita punya tradisi, hierarki kita, yang mana perkadiran ni lah satu bentuk utama kepada sesiapa saja nak jadi ahli JPMS. Dan dalam perkadiran ni banyak cabang, banyak perkara, banyak benda yang kita boleh buat untuk memastikan khususnya di ahli JPMS memahami sistem di dalam JPMS tu sendiri. Kalau sistem JPMS mereka ni dah memahami, bermakna dari segi sistem kerangka kerajaan dan sebagainya, benda ni akan terpalit sekali bila kita dah buka minda benda tu. Dan nombor dua, JPMS di bawah sesi yang akan datang ni kita akan buka seluas-luasnya kepada kepimpinan muda JPMS, sama ada di peringkat cawangan khas dan sebagainya. Kita akan bawa golongan-golongan muda ni ke peringkat yang luar. Bukan setakat berada dalam JPMS, kita kena bawa lagi di peringkat luar. Mungkin sebelum ni ialah PKP, kita terbantut juga kan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh keluar. Tapi kali ini alhamdulillah keadaan pun dah semakin stabil. Saya tengok Menteri Kesihatan pun betul-betul lumus sama dengan pengarah dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan JPMS, ahli-ahli JPMS yang muda ni untuk kita bawa ke peringkat luar. Contoh macam kapal belia Asia, dulu kita ada 4 orang wakil Malaysia ke United Nations, wakil JPMS 2 orang. Itulah satu-satunya satu program yang cukup JPMS bangga. Kita ada saudara Izaz Ridwan yang merupakan Bendahari Agung pada waktu dan ketika itu, dan juga Adib Anas, Kanda Adib Anas, Ketua Perangan yang lalu ke United Nations. So program-program macam ni kita akan beri ruang, peluang kepada adik-adik kita, dan yang mana yang atas ni kita buka ruang lah. Kita nak pergi juga ni, kita nak itu, nak ini, susah lah bagi kita kan. So benda-benda tu akan diangkat dan dibawa ruang seluas-luasnya kepada kepimpinan muda, termasuk ahli JPMS. Untuk melahirkan pemimpin pelapis. Betul. Dari satu sudut ataupun dari satu segi, kita melihat NGO termasuk JPMS telah menjadi kilang untuk melahirkan ramai pemimpin.
ada yang saya rasa pemimpin JPMS sendiri mungkin tidak terkecuali mungkin Betul. yang telah menjadi wakil rakyat, yang telah mengemudi orang kata syarikat-syarikat gergasi. Betul. Dan ini juga masih dalam konteks kepimpinan. Kepimpinan bukan maksudnya persatuan, pertubuhan, mungkin jabatan atau kementerian itu dari segi kepimpinan. Bagaimana anda melihat perkara ini? Itulah keistimewaan JPMS. Dan JPMS perlu lahirkan lebih ramai lagi. Di peringkat politik, kita bukan setakat satu politik, dua politik, tiga politik, tak, menyeluruh kita ada. Dan paling yang kita bangga pada hari ini, JPMS, seluruh ahli JPMS perlu bangga, kita ada Perdana Menteri yang telah dilahirkan daripada JPMS, iaitu Tun Abdullah Ma'brawi. So saya harap kita semua boleh doa sikit kepada Tun Abdullah dan kesihatan dia dan sebagainya. Dan kita ada Tun Dr. Siti Asmah sampai hari ini hidup untuk pengasas dan Seri Kandi terulung dalam JPMS. Ya. Dalam bidang politik, Abang Rizal. Saya selalu panggil Abang Rizal, lebih akrab, lebih baik, lebih dekat. Kekanda Datuk Seri Rizal Merican yang sekarang ni Menteri KPKT. Kita ada timbalan Menteri Kewangan Datuk Indra Sahar. Ini antara figura-figura yang JPMS yang lahirkan. Dan tak lupa juga kita ada hari ni tak silap saya, kita baru dapat ketua pegawai eksekutif yang baru di Bernama TV. Di Bernama. Kan? Ini semua figura-figura yang JPMS lahirkan. Dan hari ini juga pemimpin muda di peringkat JPMS kena ambil inisiatif ni untuk belajar macam mana nak menjadi seorang kalau nak ke politik lah. Kalau nak ke korporat lah dan sebagainya. Itu adalah orang panggil apa? Perkadiran JPMS, kilang yang JPMS melahirkan pemimpin, dan kita perlu jadikan dia satu wow factor selepas ni. Itu kilang yang telah menghasilkan menghasilkan hasil ataupun menghasilkan buah. Tapi bagaimana dengan kilang untuk yang bakal menjadi pemimpin? Betul. Terutama sekali ni 18 tahun boleh mengundi. Kita di peringkat JPMS sebenarnya tuan, kita yang lalu, di sesi yang lalu, saya sebagai Bendahari Agung pada waktu dan ketika itu di bawah kepimpinan Kekanda Alif Anas, kita ada maktab pemimpin muda, maktab kepimpinan JPMS. So dalam maktab ni dia ada satu program, ini saya cerita sikit mungkin. Program Gen Lead ataupun generasi pemimpin. Dan program ni ambil masa 7 bulan. Untuk develop karakter-karakter pemimpin-pemimpin. Dan semua ni adalah berumur daripada 18 tahun, 19 tahun, 20, bawah 25 tahun. Daripada starting sinilah kita akan bawa angkat sehingga ke peringkat macam saya cakap tadi, kapal belia Asia, ahli parlimen belia dan sebagainya. Itu yang kita akan laksanakan. Okey, itu dari segi kepimpinan. Habis. Kita berbalik kepada isu-isu pendidikan. Ini agak sensitif sedikit, iaitu isu Zong dan sekolah vernacular, yang saya rasa JPMS pun ada memperjuangkan perkara ini. Jadi bagaimana sudut pandang anda mengenai perkara ini, isu ini? Kalau kita tengok isu Dongzong, saya tak nak cerita sekolah vernacular lagi. Saya ambil isu Dongzong dulu. Baru-baru ni keluar pula, tiba-tiba keluar lagi sekali tentang UEC nak diiktirafkan. Walhal kita dah tahu, kita dah berbincang, kita dah bercakap, dan menteri pun saya rasa dah bagi pandangan yang cukup jelas bahawa UEC ni tak boleh diiktirafkan. Cuma di peringkat JPMS, prinsip JPMS simple, senang. Ikutlah akta yang sedia ada. Kalau nak juga UEC diiktirafkan, berbincang mengikut akta yang sedia ada. Sebab apa? Kalau bahasa Melayu ni tak dijadikan tunjang utama, buat apa kita nak iktirafkan UEC ni? Sedangkan hari ni pun kita masih boleh lihat, walaupun dah hidup berapa lama dalam Malaysia ni, nak cakap bahasa Melayu tu pun ada juga orang kita ni yang tak boleh nak cakap direct kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kami pun baru lepas keluar satu statement kenaan dengan UEC. Kita bantah sekerah-kerahnya, kita desak untuk jadikan benda ni titik noktah. Jangan bercakap dah. Sebab dah lama dah dan tak perlu bercakap lagi dah. Kita kena fikirkan bagaimana nak bangunkan semula, memodernkan semula sekolah-sekolah yang ada, tanpa ada sistem-sistem baru ni. Tak perlu. SPM dah terbaik dah.
Tak perlu fikirkan tentang UEC nak sama standard, tak perlu. Kita dah ada satu sistem yang cukup baik. Itu yang pertama. Itu yang berkenaan dengan UEC, Donzong dan sebagainya. Sekolah Vernacular memang JPMS antara plaintiff yang masuk untuk menentukan keabsahan sekolah Vernacular ni. Dan 29 Disember tahun 2021 tak silap saya, memang dah mahkamah telah tentukan bahawa sekolah Vernacular ni layak ditubuhkan, layak dibangunkan, tetapi dia adalah satu sekolah swasta, bukannya sekolah bantuan kerajaan dan sebagainya. Dan hari ini saya tegaskan kepada KPM, peruntukan yang ada tu mohon tarik balik lah. Bantu sekolah yang contoh kita boleh tengok dalam media sosial, paper dan sebagainya, ada guru yang perbaiki paip air akhirnya jatuh meninggal. Ada guru yang kudung tangannya, guru OKU, hias kelas untuk memastikan student yang datang masuk sekolah nampak ceria. Ada sekolah yang kipas tak ada, mak ayah beli, bagi pada sekolah. So saya rasa ini KPM kena pahalusi. Sepatutnya tak jadi macam ni. Tambah pula sekarang ni selepas PKP kita dah pergi ke arah digital. KPM perlu tengok benda ni. Perlu pastikan, kalau kata peruntukan tak banyak, tak apa. Biarlah bersasar. Buat sikit. Akhirnya sekolah kebangsaan kita, sekolah menengah ataupun sekolah kerajaan akan nampak lebih international. Kita perlu ke arah tu. Itu pandangan saya, tuan. Ya. Kita masa terlalu mencemburui dah. Tapi tak apa. Baru nak panas ni. Tu baru nak panas. Kita dah nak kena break pula Faham. Tak apa. Mungkin dalam masa 1 atau 2 minit berbaki ni, saya nak tanya juga mengenai pandangan saudara Ismadi mengenai kenyataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai PTPTN baru-baru ni. Ya. Silakan. JPMS ucapkan ribuan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana membuka ruang ni sebaiknya, dan saya harap bagi pelajar tahun bermula 2019 yang telah ditetapkan tu, ambillah ruang ni, peluang ni, dan pelajar yang akan datang, orang panggil garaplah benda ni sebaik mungkin. Dan saya ucapkan juga ribuan terima kasih pada seluruh kepimpinan yang bersetuju dengan perkara ini. Dan JPMS antara pertubuhan yang cukup orang panggil sangat-sangat bersetuju lah. Kerana ini adalah perkara penting, ini adalah tunjang utama sebab kita 70% dalam Malaysia. So perkara ni perlu kita ucapkan tahniah lah pada PM. Terima kasih banyak. Dan saya harap pelajar-pelajar yang ada start 2019 dan sebagainya untuk ambil garapkan peluang ni. Itu kita pun baru keluar statement, baru keluar. Jadi adik-adik kita jangan terlalu melihat dari sisi yang lain, lain, padahal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi ruang. Betul. Kalau tak nak bayar, belajar betul-betul. Dan mendapat keputusan yang cemerlang, selesai masalah. Betul. Jadi dalam masa yang sama pun saya rasa PTPTN pun buka ruang. Kalau ada yang masalah, boleh datang jumpa. Yalah lepas PKP dan sebagainya. PTPTN dah bagus lah. Kan? PM kita pun memahami aspirasi ataupun inspirasi yang sedia ada di kalangan pelajar dan mahasiswa ni. Jadi adik-adik kita gunalah peluang ni untuk orang kata mencipta kecemerlangan dalam pendidikan, pada masa yang sama mendapat hadiah pinjaman ditukar kepada dia seperti beasiswa. Betul. Okey, sebagai soalan terakhir saya, mungkin saudara Ismadi boleh memberi sedikit rumusan apa yang kita bincangkan selama hampir 1 jam. Dah dekat 1 jam ni. 1 jam lah. Sila. Baik, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali pada Planet Mahir kerana jemput JPMS. Saya rasa ini satu ruang yang cukup besar pada JPMS. Dan pertama kali saya rasa ini sesi pertama saya lah. Kita boleh jemput lagi nanti. Kita boleh jemput lagi insyaAllah. Itu yang pertamanya. Yang kedua, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton yang tengok pada malam ni. Dan berilah sokongan dan juga apa saja idea, pandangan, apa yang JPMS perlu bawa lagi selepas ni. JPMS insyaAllah akan bangkit
akan memperjuangkan agenda pendidikan, khususnya di kalangan ahli GPMS dan sebagainya. Yang nombor 2, kita akan terus menyokong kepimpinan negara supaya keadaan negara lebih stabil, lebih baik seperti sebelum-sebelum ni. Dan yang keempatnya, apa yang saya boleh rumuskan di akhir, GPMS tidak akan lari daripada perjuangan asal dia, itu Pak Sedar. Yang ni kita akan pegang, Pak C ni kita akan pegang, dan GPMS akan bawa apa sahaja ruang, peluang, agenda untuk kepentingan bangsa Melayu itu sendiri, agama, negara, kita akan pertahankan. Itu GPMS. Dan jangan cabar arah GPMS. Kali ini kita tak main-main. Itu antara benda yang kita perlu buat. Okey, baik. Itu dia saudara Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, iaitu Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, di mana selama hampir 1 jam pada malam ini kita membicarakan topik ke mana GPMS. Banyak sekali yang telah beliau kongsikan idea-idea dan pandangan beliau ke mana arah tuju yang nak beliau bawakan GPMS ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ismadi kerana sudi meluangkan waktu di Planet Mahir, dan juga tahniah sekali lagi kerana telah terpilih sebagai Presiden GPMS, dan kami mendoakan mudah-mudahan perjuangan saudara Ismadi akan mencapai hasrat ataupun impian saudara demi kelangsungan ataupun demi masa depan generasi pelajar kita di negara kita ini. Jadi terima kasih, itulah saudara perbincangan saya pada malam ini dalam segmen Mahir Semasa bersama tetamu saudara Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, Presiden GPMS, di mana kita telah mengupas isu mengenai pendidikan selama hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, apa yang kita bahaskan pada malam ini, pandangan dan pendapat yang dilontarkan oleh saudara Ismadi akan memberi sebesar-besar manfaat kepada kita semua. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih banyak-banyak. Teruskan menonton, teruskan like dan share siaran-siaran live daripada Planet Mahir. Jadi terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.